Okay, sebab kita ni ada 2 bab lagi, jadi kena cepat lah untuk habiskan. Okay, untuk latihan dulu yang minggu lepas, tolong siapkan ada lagi yang belum siap ni. Okay, latihan ni penting sebab saya akan perbanyakkan soalan objektif. Soalan objektif ni awak kena memang kena buat banyak latihan. Baru boleh score boleh score A+. Okay. Dan sebab tu saya bagi soalan tu daripada form 4. Sebab bukannya orang kata apa? Tiba-tiba nak ambil exam form 4 awak tinggal, habis lah. Okay? Ataupun nak exam baru nak study form 4. Tak boleh lah sebab benda tu awak dah tinggal lama. Okay? So kena sentiasa buat. So cikgu bagi soalan tolong buat. Ada 19 orang lagi tak buat tu. Okay? Ini untuk awak dan awak kena ingat awak nak ambil SPM, bukannya nak ambil exam biasa-biasa. Kalau last minute awak buat latihan baru nak start, problem lah nanti. Semua benda hilang. Jadi latihan yang saya beri tolong siapkan. 19 orang lagi tu tolong buat latihan objektif. Sebab objektif ni tak boleh lari daripada buat latihan. Kalau awak study saja tak buat latihan, tak dapat lah. Sama sebenarnya untuk AdMath dan Maths. Dan saya tahu Maths ramai yang score A. Mungkin ada kaedah dia yang mudah lah. Sebab SPM baru ni ramai yang dapat A untuk Maths. Tapi AdMaths, AdMaths ni latihan juga. Saya nak masukkan terus walaupun subjek lain. Tapi AdMaths lah yang akan menentukan awak ni pergi ke mana. Sama ada matrikulasi ataupun dapat diploma dan sebagainya. Jadi latihan tu bukannya buat nak exam baru nak buat. Okay. Dari sekarang sebenarnya macam saya bagi contoh budak China lah, 100 sehari ataupun 50 sehari latihan tu. Bukannya buat satu, berhenti satu, okay. Kena banyak, bukannya sikit. Okay, tu mukadimah hari ni. Dan saya sangat mengharapkan join ni, ramai-ramai ni ada dekat depan laptop ataupun handphone tu. Ada cikgu. Ada, okay. Yang ada Alhamdulillah, yang tak ada tu yang saya risau. Sebab awak ni nak habiskan silibus. Kalau kelas pun masuk, lepas tu tidur, lepas tu main game, habislah. Banyak situasi saya tengok cikgu-cikgu sekolah lain untuk report. Student masuk, ramai, contoh 44 orang. Tapi faham-faham sendirilah. So tak elok lah macam tu. Sebab ni untuk awak bukannya cikgu yang nak ambil exam. Cikgu ni nak bantu awak. So saya teruskan, budak payah pun dah masuk. Akrobin ada? Akrobin? Okey. Siapa nak mula dulu? Novi ke Akrobin ni? Tajuk dia. Cikgu, kena present yang poison hybrid tu kan? Ya. Cuba. Boleh mula sekarang? Cikgu saya nak pergi tanda kejap cikgu. Sekejap, okey. Akrobin, dekat mic sikit tak berapa dengar tu. Dengar you. Okey, dah jelas. Okey, boleh mula? Okey. Okey, jap. Nampak. Okey, pewarisan dihybrid maksud dia pewarisan yang melibatkan pewarisan dua ciri. Kan kalau yang monohybrid kan satu ciri kan. Kalau yang dihybrid ni dua ciri. Setiap satu ciri dikawal oleh jin berlainan pada lokus berlainan. So, kita tengok yang ni. Petunjuk dia ni. Alah, sorry kalau kabur B, kalau boleh tengok dekat buku teks korang sendiri tau. B, alel dominan bagi biji benih bulat. So, ciri pertama tu alel dominan bagi biji benih bulat. Yang kedua, alel resesif bagi biji benih berkedut. Yang ni lah, berkedut. Yang ni bulat. Okay. Sekejap. Okay, lepas tu K besar, alel dominan bagi biji benih warna kuning. So, yang ni kan kuning kan, K besar kuning. Yang ni alel, yang K kecil, alel resesif bagi biji benih berwarna hijau. Okay. Lepas tu,
dia kan genotip induk dia kan BBKK sebab dia apa dia punya ciri dia lah, B dengan K. So dia biji benih bulat warna kuning, BBKK, ini biji benih berkedut warna hijau, BB kecil, KK kecil. Okey. Lepas tu dia menjalankan meiosis, dapatlah gamet BK dengan BK besar dengan BK kecil. Bila gabungkan dapatlah BB kecil, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kenapa dapat B besar, B kecil? Sebab dia akan huruf dulu. Maksud dia huruf yang ikut abjad lah. Kalau B tu kena dulu lah. Betul je kan? Takut lah. Kak, dia berlaku proses apa dekat situ? Proses, Meiosis. nama proses apa tu? Okey, Meiosis lah. teruskan lagi. Lepas tu gamet Okay, ni dia bergabung, dapatlah B besar, B kecil, K besar, K kecil. Okey. Dia punya genotip F1 dia. B besar, B kecil. Robi, tidak. B besar, B kecil tu apa? B besar ni B kecil dia tu apa sebut? ni B besar tu allele dominan bagi biji benih bulat. B kecil tu Okey. warna kuning. Okey. Takut. Okay. Okey, lepas tu dah fenotip F1 ni kan dah B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kita guna yang cikgu ajar tu, yang ni. Kena satu apa? Kejap. Apa nama dia tu? 1-3. Kejap. 1-3. Okey, cantik 2-3, gambar. 2-4. Okey. Lepas tu Itu jadilah formula macam, kalau cikgu lain mungkin tak ada yang guna formula tu. Itu formula cikgu sekolah kita. Okey. Cikgu sekolah kita je pakai tu. Untuk mudah awak je. Okey. 1-3, 1-4, 2-3, 2-4. Okey. Ya. Lepas tu dapatlah BK besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Okey dah. Ini untuk internet yang saya F1. pun problem ni. Okey. Okay. Ni untuk yang F1 tau. Kalau F2 lagi? pula ni. Kan daripada F1 tu dia nak dapatkan yang kacukan kombinasi genetik F2 ni, dia ada gamet jantan dengan gamet betina. Gamet jantan korang tulis macam tadi BK jap. Korang ambil daripada BK sini gamet jantan, ini gamet betina. Yang ni ni gamet betina, gamet jantan. Mana-mana lah, sama je. Lepas tu bila korang combine ni BK besar dapatlah BK besar dapat bulat kuning sebab dominan kan, dominan bulat dengan kuning. Okey, yang ni BK kecil dengan BK besar. Kenapa dapat kuning? Sebab K besar tu akan tindas yang alel dominan tu akan tindas yang resesifnya. Sebab tu akan dapat kuning. Sebab tak dapat hijau. Lepas tu yang BK kecil B kecil K besar dengan B besar K besar dia dapat bulat sebab B besar ni dia akan tindas yang allele resesif tu. Yang B kecil. Dengar aku. Teruskan. Kawan saya cakap saya rap aku. Tak. Okey je. Okey je. Okey. Lepas tu yang B besar, K besar dengan B kecil, K kecil ni dia akan jadi bulat kuning sebab dua-dua ni akan kena tindas dengan yang B besar, K besar ni, alel dominan. Okey, faham tak? Okey. Faham. Nak kena ulang balik ke? Kalau ada soalan? Kalau ada soalan. Okey, kalau yang ni pula, yang nombor 2 ni, B besar, K kecil dengan B besar, K besar. So, dia dapat bulat kuning sebab dia akan kena tindas dengan ni. K kecil dia ni, yang dekat gamet betina ni dia akan kena tindas dekat gamet jantan. Dominan dia kan. Sebab tu dapat bulat kuning. Okey. Yang ni pula B besar, K kecil, B besar, K kecil dapat bulat hijau sebab B tu kan bulat. Lepas tu hijau tu kan hijau lah. K kecil tu kan hijau. So ni dua-dua K kecil tak ada yang tindas. So maknanya dia bulat dengan hijau. Faham tak? Okay. Bulat hijau, bulat kuning tu kita panggil apa? Ciri.
Ke depan sikit. Bukan ciri. Apa dia? Itu adalah T depan. Oh, kejap. Trait. Kita panggil apa? Kejap. Trait. Okey, ada yang tolong. Trait So bila penulisan kita tulis trait. Trait kacang, okey, ataupun biji benih tu warna apa. Okey, teruskan. Okey. Kalau yang ni B besar, K kecil dengan B kecil K besar. Okey, dia dapat bulat kuning sebab B tu kan bulat, dia akan B kecil ni akan kena tindas dengan B. Okey, K besar ni kuning kan, ni kuning sebab nanti dia kuning sebab kena tindas, K kecil ni kena tindas dengan yang K besar ni sebab tu dia dapat bulat kuning. Okey, tukar perkataan ditindas tu. Kita nak panggil apa? Alel apa? Resesif ke dominan? Alel dominan. Kena dalam jawab. Kena tulis yang itu. Dia tak boleh tulis ditindas tu. Okey, guna perkataan alel dominan, alel resesif. Okey? Boleh? Boleh. Okey. Teruskan. Okey, yang ni pula B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Okey, yang ni kan B besar ni alel dominan, B kecil kan alel resesif. So yang alel dominan akan jap, macam mana cakap je aku? Macam mana cakap aku? Lebih menonjol. Lebih muncul. Okay. Sebab tu dia dapat B, dia dapat bulat. Lepas tu K kecil sebab dua-dua tu alel resesif. Alel resesif tu maknanya hijau. Sebab tu dia dapat bulat hijau. Okay dah. Yang ni sama je kot. Dia punya proses yang ni. Dia punya, kita panggil formula. Okey, tak apa. Nanti kita tanya yang lain pula. Okey, lepas tu nisbah fenotip yang terhasil bagi generasi F2 ialah biji bulat warna kuning. Dia ada bulat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia ada 9. So maksudnya nisbah biji bulat kuning ni ada 9. Kalau biji bulat hijau ada 1, 2, 3. 3 je. Biji kedut kuning ada 3 dan biji kedut hijau ada 1. Okay, so bila nak menulis trait biji kuning, hijau ataupun hijau berkedut tu kena tulis ya. Untuk yang lain lah, bukan untuk akrobin saja ni. Okay, dari segi teknik menulis tu nama biji berkedut, alel apa, resesif ke, dominan ke, kena sebut semua tu. Okay, ada lagi nak tambah? Tak ada. Tak ada? Okay, thank you Akrobin. Okay, dah setakat ni 3 orang dah bentang. So yang bentang ni saya catat nama, saya akan bagi something lah. Bila habis syllabus lah, kita tunggu. Jadi ramailah yang dapat hadiah kan. Itu yang 3-4 orang masuk Novi lepas ni. Itu yang saya pilih. Lepas ni saya offer siapa nak present. Saya ambil nama and then habis sampai cikgu Iliani masuk, masa tu saya bagi hadiah lah. Okay. So minggu lepas dah 2 orang. So minggu ni lagi 2 orang. Okay, saya minta Novi. Teruskan Novi. Cikgu. Untuk Mandel first law muka surat 237. Maaf saya tak boleh nak on screen. Okay, teruskan. Okay, Mandel first law ataupun dikenali sebagai law of segregation, hukum pemisahan, ada menyatakan karakteristik sebuah organisme dikawal oleh sepasang alel dan hanya mempunyai satu allelic is inherited in a gamete. Lepas tu summary of Mandel-Manoff hybrid experiment. A characteristic inherited from a parent to the next generation is determined by a genetic factor which is known as gene. Karakteristik ataupun perwatakan yang diwarisi dari induk, daripada tumbuhan induk ke generasi yang seterusnya ditentukan daripada faktor genetik yang kita ketahui sebagai gene. Effect is controlled by effect of genetic factor known as allele. Genetic factor tu kita ketahui sebagai allele.
A pair of aryl zygotes separate randomly during formation of gametes. Only one aryl from the pair is found in a single gamete. Maksudnya, sepasang aryl dia akan separate, akan berpisah secara random untuk semasa pembentukan gamet. Hanya satu aryl daripada pasangan aryl itu akan dijumpai dalam sebuah gamet. During fertilization, a zygote form possesses two aryl, one aryl from each parent for a specific characteristic. Masa proses persenyawaan, zygote akan possess two aryl, one aryl from each parent. For a specific characteristic. Macam manusia kan, satu karakteristik daripada ibu, satu karakteristik daripada bapa. Macam tu lah dia punya specific karakteristik. Macam satu kita warisi kita punya kebolehan daripada ayah, satu lagi kebolehan daripada ibu. Lebih kurang macam tu lah. Fertilization is random. Genotypic combination which is homozygous dominant shows dominant trait, whereas homozygous recessive shows recessive trait. Homozygous dominant ni yang MM huruf besar, yang homozygous recessive ni recessive trait yang MM kecil. Jadi homozygous dominant ni dia lagi berkuasa daripada homozygous recessive. Betul ke cikgu? Okey, teruskan. Tapi bila nak menulis tu, yang B besar B kecil tu kita nak tulis apa? Tadi saya dah sebut. Mesti ada apa kat depan tu. Kita tak boleh tulis B besar B kecil. Kita nak tulis apa? Maksud saya ayat tu memang awak akan tulis B besar B kecil. Tapi depan tu kita mesti ada apa? Sebab B tu menunjukkan apa? B besar B kecil tu menunjukkan apa? Itu adalah alel lah. Maksud saya depan tu kena sebut alel. Mungkin bercakap ni boleh sebut lah alel B besar B kecil, tapi bila nak menulis tu jangan lupa tulis alel tu. Okay? Boleh, yang lain pun samalah tu. Okay? Okay, teruskan. Heterozygous genotype combination of one dominant allele and one recessive allele shows dominant trait. Kalau heterozygous genotype ni dia kombinasi daripada satu allele dominan dan satu allele recessive. Tapi dia lebih menunjukkan dominant trait yang dominan. Okay. Dominan menguasai. Okay, teruskan. Jadi hukum Mendel ni dia dikatakan sebagai perselingkuhan monohybrid, artinya perselingkuhan dengan satu sifat. Kalau dihybrid macam Akrovin kata tadi, dia dua sifat. Okay, ada dua sifat Okay, kalau contoh tu dua sifat tu, sifat yang pertama apa dia? Dari segi ciri dia, dari segi warna. So trait dia apa? Satu bentuk. Warna, satu lagi? Bentuk. Lagi satu bentuk. Bentuk, yes. Okay, bentuk berkedut dengan bentuk apa? Wow. Okay. Okay, so ada dua so itu dia dihybrid. Okay, ada lagi tambah? Okay, teruskan Novi. Itu je. Okay. Okay, thank you Novi. Okay. Sebelum saya jelaskan balik ataupun saya go through je sebab dah dua orang present tu, saya nak soalan. Kalau betul-betul tak faham baru saya detailkan. Saya nak soalan, ada tak? Faham tak apa yang dua orang kawan awak terangkan tu? Explain dah semua tu. Plus tengok ada orang tak ni? Saya tak faham yang page 239 tu, yang table tu. Yang table yang ada 239, kejap. 239, okay, table. Okay, ini lebih pada formula. Okay, sekejap saya tunjuk. Oops.
Dah lari dah. Okey, ni dia. Sekejap ya. Okey, minggu lepas kita dah tengok ni. Okey, monohybrid. Hari ni kita tengok dihybrid Okay, dihybrid inheritance. Ni dia. Okay, saya terus pada soalan ya. Okay. Alia Sabrina, mana? Maksudnya awak nak baca gambar rajah ni ke apa? Macam mana dia punya combination tu dapat macam tu? Okay, ini sebab ni dikenali sebagai kacukan dihybrid ya. So minggu lepas kita belajar monohybrid. Sekarang ni dia dua trait yang berbeza dapat dihasilkan daripada dihybrid ni. Kita guna segi 4 punet ni. Okay, minggu lepas dah guna. Tapi ni lagi besar, lagi banyak. Okay, disebabkan ini adalah dihybrid. Kalau mono tu kotak dia minggu lepas tu kita tengok kecil je kan. Okay. So kita ada gamet jantan, kita ada gamet betina. Saya rasa sama saja. Dia punya persenyawaan ataupun fenotip dan genotik dia awak gabungkan. Okay. BK ni ini adalah alel dominan. Okay, Sabrina, BK besar ni heterozygot ke homozygot? Homozygot. Okay. Dua-dua ni homozygot Okay. Kemudian yang B besar, K kecil ni homo ke hetero? B besar, K kecil. Homozygot. Nisre? Ya cikgu. B besar, K kecil ni. Homo ke hetero? Hetero. Okey. Boleh Sabrina sebab ini berbeza dia. Dia dua benda berbeza. Okey. Dia kalau mana yang tak ada kat sini. Contoh saya bagi K kecil. Itu homo. Okey, dua-dua kecil. Tapi kalau lain-lain ni dia adalah hetero. Okey, so dekat sini cara nak baca, cara nak dapatkan, okey, ni direct lah BK, okey, alel dominan, okey, alel dominan untuk B, okey, kemudian alel dominan untuk K, so dua-dua dominan lah ni, okey. So dapatlah bulat dengan kuning. Okey, last kali saya pergi, okey, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Okey, slide ni dan rujuk juga buku teks. Saya takut slide tu salah. Okay, rujuk juga buku teks. Okay, round yellow. Okay, B besar, B kecil. K besar, K kecil. Okay, so itu adalah hasil daripada meiosis dan juga persenyawaan. Okay, saya rasa Sabrina nak faham ni dan juga orang lain lah. Nak tahu macam mana dapat ni ke? Betul? Cikgu. Sabrina. B besar. Okay, B besar, B kecil. Okay, gabungkan ini. Okay, K besar, K kecil. Dia hasil persilangan juga. Okay, ini kena buat persilangan lah. Persilangan yang saya buat minggu lepas. Okay, sekarang saya nak semua, sebab benda ni perlu latihan. Kalau baca macam ni, tak tahu apa benda sebenarnya. So saya nak semua, buka kamera, ambil kertas dulu. Saya tak nak tengok muka awak. Saya nak tengok atas kertas tu, ada persilangan antara B besar K besar ni dengan B kecil dan K kecil ni. Cuba buat sekarang. Sebab tajuk ni memerlukan latihan. Kalau awak tak buat, awak tak tahu nak buat apa. Jadi kena buat. Tolong buat persilangan sekarang. Saya bagi masa 2 minit. Pada 1 minit pun boleh sebenarnya. Dan saya nak tengok siapa yang tak ada. Buka kamera. Siapa yang dah siap? Ambil kertas A4 ke, buku tulis ke. Buat ke tak buat ni? Tengah buat cikgu. Tengah buat cikgu. Tengah buat. Okey, saya tunggu. Buat persilangan antara K besar dengan B besar, K besar dengan ya. Okey. Okey. So kalau dah siap buka kamera, tunjukkan kertas awak tu. Jangan bagi alasan tak mandi tak apa. Saya tak nak tengok. Okey, saya nak tengok kertas tu. Saya harap semua ada 60 lebih ni. Patutnya boleh tunjuk lah.
Okay, dah siap. Siapa yang dah siap boleh buka dulu. Dapat ke tak dapat? Awak akan dapat 4. Tapi ambil contoh satu je. Okay, dah ada yang ni. Okay, sekejap saya kecilkan ni sekejap. Okay, no Alia. Yes. Dapat tak result dia? Alia Sabrina. Dapat. Saya tak nampak tapi saya nak tahu dapat tak yang B besar, B kecil, K besar, K kecil, dapat tak? Dapat cikgu. Okay. So, Allahu Akbar. Okay. So terjawab soalan awak. Okay. Betul tak Alia Sabrina? Betul cikgu, saya dah faham dah. Okay. Tu cara dia. Jadi yang lain saya nak tengok. Tolong. Nohaida, Hafiz. Okay, Alia dah. Siapa yang saya kata dah tu, okay, boleh tutup kamera. Kita bagi orang lain pula. Okay. Zuleka, Kalai. Mana lagi? Sambil-sambil saya tengok ada orang ke tak ada orang ni. Aina Adrina. Okay, Ili. Okay, show to me. Okay, merah kecil. Okay, so B besar, B kecil. Okay, alel yang K besar, K kecil. Okay, dapat. Okay, dia tak ada masalah. Ada dua cara. Cara Alia lagi tadi pun boleh. Yang ini pun boleh. Tak ada masalah. Okay, No Aisyah. Thank you, Ili. No Aisyah, okay, dapat. B besar, B kecil. K besar, K kecil. Okay. Dapat tak Aisyah? Tapi nak jajak Aisyah. Macam ke mana tu? Okay, 1. Nampak tu dia lari tu. 1, 3. 1, 4. Okay. 1, 4, 2, 3, 2, 4. Okay. Lepas ni kena banyak lagi latihan bagi cantik dia punya tu. Apa tu? Garisan tu. Okay, thank you. Lagi? Dak laki mana ni? Hello? Lily keluar. Alia Nafisah mana? Wan Amir. Okay, Wan Amir bagi clear sikit gambar. Wan Amir. Okay, Muhammad. Amir tak berapa jelas tu. Okay, saya nampak Amir. 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4. Okay, thank you Amir, dapat. Muhammad apa ni? Adam. Muhammad apa ni? Lagi sekali Muhammad tadi depan, nampak Muhammad ya. Lagi sekali Muhammad. Cepat, kita tak nak buang masa. Lagi seorang saya nak. Yang lain tu boleh kalau nak suruh saya check boleh PM saya je. Hantar je direct kat saya. Nurin Iliana. Okay. B besar B kecil. B besar K kecil. B kecil K kecil. Okay, so dapat ya. Okay, thank you. Jadi kita 60 orang jadi saya ambil. Yang lain kena buat. Jangan ingat saya tak panggil. Sebab awak yang rugi ya. Bukan saya yang rugi. So yang dah buat, yang dah dapat dia akan lega lah, dia dah faham dah. Okay, itu dapat bulat dan kuning ni. Okay, sama juga yang lain. B besar K kecil, alel ni dengan alel resesif ni. So akhirnya akan dapat B besar B kecil, K besar K kecil. Okay, K kecil yang ni. Okay, bulat hijau. So semua ni, result ni berdasarkan simbol lah. Okay, bila dah dapat result ni, tengok simbol dia. Warna dia, okay, biji bulat kuning, okay, yang ni hijau, yang ini biji kedut, okay, yang ni biji kedut. Okay, constricted, canggih bahasa dia, biji kedut ni. Okay, constricted yellow, and then constricted warna green ni. Okay, so daripada segi 4 ni, dalam soalan nanti dia minta awak kira ya. Dia minta awak kira, so cara nak kira senang. Kalau yang awak buat jadual ni dah lengkap semua, boleh kira terus. Okay, Ahmad Zikri ada soalan. Apa dia? Oh, saya cuba terangkat. Okay, apa? Okay, soalan lain sebelum saya teruskan? Sebab kita baru tak ada. Kita baru habis hukum Mendel 1 nak masuk Mendel 2 pula. So ini yang dua orang kawan awak terangkan tadi, dihybrid. Okay, dikawal oleh jin berlainan pada lokus berlainan.
Okey, dan ditunjukkan dalam rajah skema pewarisan. Okey, nama ni, terms ni, rajah skema pewarisan, bila ada dalam soalan, pastikan awak tahu nak lukis apa. Okey, mesti ada induk, fenotip, genotip, okey. Filia yang pertama, filia kedua, kena tahu tulis lah. So itu menunjukkan soalan yang memerlukan jawapan rajah skema pewarisan. Dan belakang tu kena tengok sama ada monohybrid ataupun dihybrid. Kalau dihybrid mesti ada dua induk tuling yang mana menghasilkan dua generasi ya. Okey, sama ada warna dari segi ciri warna. Okey, ciri warna, trait dia sama ada hijau atau kuning. Dan yang kedua untuk dihybrid ni ciri bentuk buah. Okey, ciri bentuk buah, trait dia sama ada bulat ataupun berkedut. Okey. Itu dia ataupun berkedut tak berkedut pun samalah tu. So itu dia punya ringkasan dia. Okey, ini contoh untuk dihybrid. So last sekali awak boleh tengok beza dengan monohybrid, hasil kat bawah tu. Okey, hasil kat bawah kalau di dia ada dua hasil dia. Okey, dan gamet dia ada 8. Okey. Kalau mono, gamet dia cuma ada 4. Itu beza dia. Dan yang barisan tepi ni kena tahulah nak tulis apa. Okay? Ni banyak kali dah saya ulang ni. Mana genotik jangan tertukar dengan fenotip. Fenotip boleh lihat, boleh nampak, tapi genotik tak boleh nampak, tak jelas. Jadi kita gunakan simbol alel, B besar, B kecil, K besar, K kecil. So buatlah proses persenjawaan mitosis semua tu, dapatlah result dia. Okay. So saya go through je sebab ini dah ulangan kali ketiga. Dan bio ni sebenarnya kena banyak ulang. Itu je saya pesan pada awak. Okay. Dah banyak kali pun saya pesan. Mesti berulang-ulang. Kalau sekali memang tak dapat. Okay. So kita teruskan. Hukum Mendel 2. Hukum Mendel 2 pengaturan bebas. Semasa pembentukan gamet, setiap ahli boleh bergabung secara rawak dengan ahli dari pasangan alel yang lain. Okay. Ini second law. Okay. Mendel second law. So gabungan dia bebas. Tak sama dengan yang Mendel 1. So apa yang bebas tu kita tengok. Okay. Yang pertama, okay, dia punya summary dia. Okay. Mendel dihybrid eksperimen. Gabungan baru ciri muncul pada generasi F2. Okey, iaitu biji kedut berwarna kuning dan biji bulat berwarna hijau. Okey, so ada dua trait kat situ iaitu kedut dan bulat, warna kuning dan hijau. Ini dia rumusan dia yang dah hybrid tadi. Okey, so saya harap fahamlah. Ini rumusan dia. Yang kedua, dua pasang ciri bentuk dan warna biji tadi. Lagi sekali saya ulang, saya nak betul-betul faham ni. Sebab ramai calon tertukar-tukar. Mana trait, mana ciri. Dia sebut dua pasang ciri. Okey, betul. Ada bentuk dan ada warna biji. Itu ciri. Okey, apa dia trait? Okey, so trait untuk bentuk adalah bulat dan berkedut. Dan trait untuk warna biji adalah hijau dan kuning. Okey. So kemudian digabungkan dalam generasi F1. Okay, terpisah secara bebas daripada satu sama lain dalam generasi F2. Okay, maksudnya generasi F2 yang awak dapat 8 tadi tu, 8 anak tu, itu adalah dihybrid bagi hukum Mendel yang kedua. So sebab tu ya dia dapat dua pasang ciri. Okay, so beza dengan monohybrid, dia hanya dapat satu ciri saja. Sama ada kalau warna-warna je lah. Okay. Kalau bentuk-bentuk saja. Okay. Dan lain-lain lagi lah ciri lain. Tapi satu je. Tapi dihybrid dia ada dua. Dua ciri. Okay. Okay, saya harap jelas lah tu. Banyak kali ulang tu. Okay. Gene dan alel. Okay. Dan untuk segi 4 minit tu kena buat latihan lagi. Okay. 9.3 gene dan alel ni. Okay. Kena tengok pada dia punya terms. Okay, definisi lokus ataupun locus. Locus spesifik yang diduduki oleh gene pada kromosom. Okay, tajuk awal bab sebelah ni hari tu kita dah tengok definisi untuk alel. Apa definisi alel?
Apa definisi alel? Intang Puteri ada? Apa dia alel? Tak ada. Akilah? Masyita? Dania? Kalau boleh tu jawab. Ada nak cuba. Saya nak mengecek sambil-sambil tu. Jadi ramai senyap ni bahaya ni. Cakap mengajar 2-3 orang. Naya ni. Okey, Nafisah cuba. Lia. Okay, alel tu maksud dia bentuk alternatif gen bagi trait tertentu yang menduduki lokus yang sama pada sepasang kromosom homolog. Okay, so keyword dia menduduki lokus yang sama dan dia adalah alternatif bagi gen. Okay, so kat sini baru dapat dia punya definisi lokus. Okay, kalau alel tadi dia duduk dekat lokus yang sama. Okay, dia gen, alternatif gen pada lokus yang sama. So lokus tu apa? Lokus ni lokasi. Dia nak buat terms pun dia ambil daripada perkataan yang spesifik juga. Lokasi spesifik. Okay, that's why saya selalu sebut dalam bio perlu ada lokasi. Tak letak lokasi salah. Okay, tak tahu kat mana. So lokus tadi lokasi spesifik. Siapa yang duduk? Gen pada kromosom tadi. Dan kromosom kena ingat ni kromosom ni. Ni contoh kromosom. Dalam kromosom ada DNA. Dalam DNA ada jin ni. Okay. CTGA. Tolong ingat balik. Form 4 dah belajar. CTAG. Okay. Itu semua dalam struktur DNA ni. Okay. So setiap kromosom memanglah dia bawa banyak jin. Bukan jin afrit dan sebagainya. Tapi ini jin yang menentukan baka awak daripada mana pewaris. Okay. Okay, so dalam manusia satu set kromosom haploid. Okay, perkataan baru dulu tapi dah belajar form 4, haploid, diploid. Okay, ingat balik, jangan lupa, jangan tinggal terus. Okay, dalam satu set kromosom haploid dianggarkan sebanyak 25,000. Ini anggaran sajalah. Okay, sebab bilangannya terlalu banyak ya. Okay, so siapa yang nak wakili gen ni adalah alel tadilah sebab dia berada di kromosom ni. Okay, pada lokus yang menduduki pada kromosom ni itu ada alel kat situ. Okay, kemudian 5 gen berserta alel masing-masing pada lokus tertentu pada sepasang kromosom. Ini pada gambar rajah. Ini contoh. Ni dia. Okay. So, nak tahu dia duduk kat mana lokasi tu, ini dia lokus dan yang diduduki oleh alel. So, ini alel yang mewakili gen. Okay, bila sebut gen je dah tahulah, mesti guna simbol lah. Cuma jangan tulis pula dalam exam simbol dia kena sebut betul-betul. Ini alel alel dominant. Okay, lepas tu tulislah A besar tu. Kalau kita sebut, boleh sebut A besar A kecil tu boleh sebut. Tapi bila nak tulis tu A besar A kecil, janganlah tulis pula A besar A kecil. Okay? Sebab saya ada yang keliru. Tulis sahaja A besar tu. Tapi jangan eja A besar. Tu yang ada yang silap tu. Saya sebut sebab ada yang salah. Jadi kena tulis betul-betul. Alel dominant. Okay? Yang mewakili J. Okay? Kemudian A kecil ni alel resesif. Okay. Kemudian pada lokus ini homozygot. Okay, alel yang sama. Okay, susah sangat ingat homoseksual je lah. Homoseksual ni pasangan yang sama sejenis. Tapi tak elok lah, haram lah. Tapi ini untuk homozygot dia punya alel dia. Okay, alel dominan dia mesti tulis huruf F besar. Okay, so homozygot dominant. Ini cara tulis yang betul bila nak jawab soalan esei. Okay, kemudian yang J kecil ni masih lagi sama. Okay, homozygot recessive dan dalam kurungan J kecil. So dalam penulisan boleh tulis ini. Okay, J kecil tu. Yang saya sebut tadi jangan tulis J kecil. Itu yang risau tu. Okay. Okay, kemudian yang berbeza pada lokus ni. Ini yang kita panggil hetero. Kata hetero ni banyak topik yang kita belajar kalau ingat balik. Okay, banyak heteroprofit. Okay, macam-macam lagi. Tapi ini heterozygot sebab dia melibatkan gen. Okay, alel yang berbeza, M besar, M kecil. Dalam kurungan tulis
seperti ni, itu dikenali sebagai heterozygot, iaitu alel dominan, okey, alel dominan M dengan alel resesif M. So ini merupakan heterozygot sebab ini resesif, ini dominan. So jadilah hetero, dia tak sama lokasi dia, locus dia berbeza, alel yang berbeza. So heterozygot lah. So lagi sekali, yang sama tu homozygot. Walaupun dia resesif, mungkin ada yang keliru, dia resesif tapi dia homo juga, sebab dia merujuk kepada dari segi lokasi dia, okay, locus yang sama, alel yang sama, so that's why dia homo juga. So walaupun dia resesif, dia tetap homo. Yang jadi hetero sebab dia berbeza. Okay. Banyak kali ulang tu, tak faham lagi tanya sekarang. Okay, ada soalan tak? Saya nak teruskan. Lagi cikgu. Okay, dan lagi satu, okay, kalau faham alhamdulillah. Lagi satu, ingat balik mitosis meiosis, di tengah-tengah kromosom itu adalah centroma, center. Senang cerita, awak tak nak tertukar dengan centrio sebab ada calon tertukar-tukar. Centrio tak tahu kat mana, centroma tak tahu kat mana. So pastikan centroma tu melibatkan center. Center tu di tengah. Okay, center di tengah tu adalah centroma. Centrio adalah dalam bentuk silinder, cube, pendek. Okay, itu centrio dekat dalam proses mitosis meiosis tu. So jangan tertukar sebab ini soalan first, okay, kertas 2 tahun 2016 lebih kurang macam tu lah. Tapi pernah keluar SPM. Dan ada tak boleh jawab, okay, sebab dia tertukar centroma dengan centrio. Itu saya nak awak bezakan dengan jelas. Okay, 11.4 pewarisan manusia. Kalau tak ada saya teruskan sebab kita nak pergi bab seterusnya. Okay, inheritance in humans. Okay, feature, function and example. Apa dia punya pewarisan manusia ni. Okay, 2 jenis kromosom dalam manusia, autosom dan kromosom seks. Ni basic dalam meiosis dan mitosis. Itu kita ada autosom dengan kromosom seks. Okey, sel soma mempunyai 44 autosom dan 2 kromosom seks. Autosom berbeza dari segi saiz dan panjang. Okey, apa dia sel soma? Apa dia sel soma, Dania? Tak ada. Alisha Dalila? Ya cikgu. Ada. What is tadi soalan? Sel soma ataupun soma sel. Somatic cell lah cikgu. Chromatic cell? Somatic cell lah. Somatic cell. Okey. Daripada mak ayah ni cikgu. Somatic cell. Form 4. So that's why saya tak nak awak tinggal form 4 tu. Somatic cell. Cikgu saya nak tolong. Siapakah itu? Mulia. Somatic cell. Alia boleh? Mulia tolong? Boleh. Okey, silakan. Mulia. Somatic cell tu selain daripada sel gamet. Selain daripada sel gamet, di seluruh badan menjalani meiosis ke mitosis? Mitosis. Yes, okay, thank you Mulia. Mitosis, lebih fokus pada mitosis. Senang cerita, definisi tu complete lah ayat dia. Saya bagi nak awak faham je ayat saya. Kalau nak faham ni ayat yang awak mudah faham lah, ayat biasa. Okay, sel soma ni senang cerita, tengoklah dekat seluruh badan awak tu. Okay, sel-sel kulit awak tu semua adalah sel soma kecuali sel gamet. Okay, contoh kulit hari ni cedera. Okay, so mitosis akan berlaku. Okay, so di situ adalah contoh sel soma. Okay, so saya nak awak jelas. Dan sel soma ni lah sebenarnya mempunyai 44 autosom dan 2 kromosom seks. Ini dia terpisah 2 kromosom seks ni yang menjalani meiosis. Sebab kena ingat badan kita ni complicated. Jadi seluruh organ ni yang penting kena tahu dia bermula daripada satu sel. Okay, jadi walaupun seluruh sel ni menjalankan sel soma kecuali sel gamet, tapi dekat bahagian organ pembiakan tu, nak membina organ pembiakan tu, organ pembiakan bagi perempuan
bagi lelaki nak membina organ tu daripada satu sel. Jadi daripada satu sel tu jadi sel soma. Cuma yang sel gamet tadi adalah apa dia? Ahmad Zikri, sel gamet tu apa? Sel gamet tu yang sperm dengan ovum tu ke? Ya, itu. Okay, itu kena confident. Confident. Sebab kena bezakan sel gamet dengan sel soma tadi. Sebab saya kata tadi bahagian sistem pembiakan kita terbina dari sel soma. Sebab sel-sel untuk membentuk organ tu, sebab awak dah belajar basic, satu sel kepada tisu kepada organ. Jadi nak membentuk organ pembiakan tu daripada sel, iaitu sel soma. Tetapi sel gamet dalam sistem pembiakan itu adalah sel gamet lah, iaitu sperm dan ovum. So itu adalah kromosom seks. Okay, 2 kromosom seks dan sel soma yang membina semua organ badan manusia ni adalah 44 autosom. Okay, so saya nak awak jelas bezakan tu dulu. Okay, dan autosom ni ada beza dia lah. Okay, cara ada perbezaan dia, banyak perbezaan dia. Kita tengok dia punya feature ataupun karakteristik dia apa. Yang pertama, okay, terdiri daripada pasangan kromosom homolog nombor 1 hingga 22. Ini awak kena rujuk gambar rajah ataupun figure 11.11 tu, 11.11 tu. Okay, human karyotype. Okay, so sangat rugi kalau awak join kelas awak tutup mata. Sangat rugi sebabnya bukannya mudah tajuk ni ya. Ini adalah genetik, okay, kejuruteraan genetik siapa yang nak ambil engineer tu, tapi bahagian genetik engineering ya. Dan dia sangatlah complicated. Jadi yang pertama, sambil rujuk gambar rajah tu, awak tengoklah dia punya ciri autosom tu, iaitu kromosom homolog dia nombor 1 hingga 22. Dan ini akan keluar soalan objektif ataupun kertas 2, boleh dua-dua akan ada soalan ni. Okay, so rujuk gambar rajah tu, okay, nombor 1 hingga 22 itu ciri autosom. Untuk kromosom seks nombor 23. Okay, so bentuk you macam awak panggil bentuk cacing ke apa ke tu, itu adalah kromosom. Okay, dan dia punya nombor so bezakan yang mana autosom dengan kromosom seks. Okay, apa fungsi dia? Okay, fungsi mengawal semua ciri sel soma. So that's why autosom ni menjalani mitosis. Okay, so semua ciri pada badan kita ni, rupa dia macam tu, rupa orang ni macam tu, dikawal oleh autosom. Okay, sebab tu semua rupa tak sama walaupun kembar, tapi ada juga beza walaupun kembar seiras. Macam suami saya kembar seiras, tapi kalau tengok betul-betul ciri dia tak sama sebab dia dikawal oleh autosom. Masih ada beza sikit-sikit lah. Tak semestinya kembar seiras tu sebiji duplicate salin semua tak. Sebab dia bergantung kepada ciri autosom tadi. Tapi kromosom seks dia mengandungi gen yang menentukan jenis jantina. Itu fungsi dia. That's why sama ada dapat anak lelaki, anak perempuan ataupun ada yang khunsa. Itu cerita khunsa lah pula. Satu dalam sejuta ataupun satu dalam ribu-ribu. Jarang-jarang lah kes khunsa ni tapi ada. Okay. Example, jenis kumpulan darah, okay, autosom dia, ketinggian dan warna kulit. So ini semua ditentukan oleh autosom. Kena faham ni sebab nanti awak akan belajar tentang hemofilia, okay, buta warna. Jadi semua itu melibatkan jenis kromosom bagi autosom. Okay, warna kulit, tengoklah orang Afrika dengan orang Jepun, apa beza warna kulit dia. Okay, ketinggian orang Eropah dengan orang Asia, apa beza dia. So kita kena compare lah sebab manusia ni pelbagai variasi. Okay, bukan kat Malaysia saja pun dah berbeza dari segi agama, bangsa dan negara. Bukanlah. Okay, dari segi jenis kromosom tersebut. Okay, itu contoh dia. Yang kumpulan seks ni adalah seks iaitu XY untuk lelaki, manakala perempuan ialah XX. Ini selalu ditekankan Kalau yang tak tahu dia selalunya pasangan berkahwin salahkan perempuan tak dapat anak lelaki. Tapi sebenarnya
punca ataupun bukanlah punca, kita panggil asal dia nak dapat anak lelaki dan perempuan ni sebenarnya ditentukan oleh lelaki. Sama ada nak dapat anak perempuan ataupun lelaki ditentukan oleh kromosom seks lelaki. So lepas ni nak kahwin jangan salahkan bini ya. Okay. Kalau dapat anak perempuan semua jangan salahkan bini. Okay. So kena pandai-pandai lah ya. Itu akan datang ya, belajar dulu. Ini dia kromosom seks iaitu bagi lelaki XY saiz yang berbeza. X adalah lebih panjang manakala Y pendek. Okay, so that's why awak nampak cacing-cacing tu dekat buku teks tu. Ada panjang, ada pendek. Ada yang besar, ada yang kecil. Ini depends pada individu lah. Tapi gambaran saintis saja yang kita faham lah siapa yang buat kajian ni. Dia ikutlah cara dia, macam mana dia nak dikerek dia punya research tu, dapatlah bentuk macam ni. Okay. Dan ini bukannya buat sehari dua ya, ini research yang berpanjangan ya. Okay, seterusnya itu dari segi saiz. Okay, kemudian Y hanya membawa jin yang terlibat dalam penentuan ciri seks sahaja. Okay, that's why ni yang saya kata tadi, Y yang pendek ni, okay, bagi lelaki dia yang akan menentukan sama ada dia dengan pasangan dia dapat anak perempuan ataupun lelaki. Sebab Y ini yang akan menentukan. Kalau Y ni bergabung dengan X perempuan, so dapatlah anak lelaki. Tapi kalau X lelaki ni yang bergabung dengan X perempuan, dapatlah anak perempuan. Okay. So bergantung kepada kromosom seks bagi seorang lelaki. Okay, ada soalan? Buka balik mata tu. Ada cikgu. Ada cikgu. Harap jelas ya. Okay. Okay, ini pewarisan manusia lagi. Okay, ini contoh yang diambil di bawah mikroskop elektron dan dibesarkan. Nampaklah DNA kat dalam tu. Okay, bilangan dan struktur dalam nukleosid dikenal sebagai karyotik. Apa benda pula karyotik? Siapa dah baca? Apa dia karyotik? Zulaika? Kita ada karyotik, kita ada satu lagi saya lupa. Prokaryot. Okay, karyotik, prokaryot. Itu dua benda berbeza. Ada tak Zulaika? Fazana? Ya, teacher. Saya ada teacher. What is the answer? Karyotik. Karyotik, apa tu? Yang sel, apa tu? Yang ada nucleus surrounded by membrane tu kan? Okay, nucleus? Surrounded by a membrane. Okay. So kalau dalam buku teks sudah ada bilangan yang hadir dalam nucleus cell. Bilangan struktur. Okay. Sebab kita tahu kromosom ni ada dalam nukleus. Okay, setiap sel ada nukleus. Dalam nukleus ada kromosom. Okay, dalam nukleus ada kromosom dan bilangan kromosom tersebut, okay, yang hadir tu serta struktur bentuk kromosom tu kita panggil karyotik. Okay, sebab tu dalam gambar rajah tu awak nampak banyak so itu adalah untuk sel set kromosom. Okay, yang gambar sebelah tu. Okay, bagi lelaki male karyot iaitu 44 tambah SY. Okay, sekarang faham tak 44 tambah SY tu apa? Masyitah ada? Masyitah? Jeffrey? Ni nama-nama glamour ni. Krobing ada tadi. Arifin? Faiz Zakwan? Haikal? Arif Imran? Dia kalau cikgu tak boleh nak ambil tindakan macam ni lah. Hilang. Syamri? Ya cikgu. Ada. Okay, dalam buku teks tu dia tulis male karyotik ataupun karyotik bagi lelaki 44 tambah SY. Boleh faham tak apa dia 44 tambah SY tu? 44 tu apa? XY tu apa?
Awal-awal tajuk 11.4 tadi. 44 tu dia punya sekejap. Tu sel soma manusia tu Dia panggil apa? A depan. Panggil autosom tu Yes, okay, good. Tu saya nak dengar. Okay, autosom XY adalah? XY XY tu apa Untuk? XY tu kromosom kan? Okay, kromosom untuk sel? Sel apa? Untuk sel lelaki. Sel gamet bagi lelaki. Okay, thank you. Yang penting awak faham, bila baca tu awak tahu ataupun faham apa dia yang ditulis tu. Jangan just 44 tambah XY. Lepas tu tak tahu apa benda 44 tu, apa dia XY tu. Jadi kena, mungkin XY tu ramai yang tahu, okay, untuk lelaki. Tapi 44 ni hari ni kena tahulah itu adalah autosom, iaitu bagi sel soma setiap manusia. Okay, thank you Syamari. Okay, so kromosom tadi disusun berpasangan, okay, berdasarkan kromosom homolog. Okay, sama ada dari segi saiz, kedudukan dan juga corak jalur pada kromosom. Ini dia. Belajar pula. Okay, so ini gambar dia. Ini kromosom seks yang ke-23. Ini pun sama. Ini untuk perempuan. Dari segi bilangan dan struktur. Ini dia karyotik, bilangan dan struktur. Sebab kena faham nanti ada gambar rajah yang menunjukkan keganjilan, okay? Ganjil pada bahagian kromosom seks. Tu kita akan tengok apa dia punya masalah penyakit dia. So ada yang macam-macam lah, okay, untuk tajuk selepas ni. Jadi sekarang ni kena faham yang basic dulu, yang normal untuk orang normal dahulu, iaitu dari segi autosom, kromosom seks dan juga karyotip dia merujuk kepada bilangan dan struktur. Okay, 1 hingga 22 adalah untuk bilangan dan struktur bagi karyotip bagi sel soma, okay, dan untuk nombor 23 adalah untuk sel gamet, okay. Dan XY bagi lelaki, XX bagi perempuan dan seterusnya. Okay. Terusnya kita tengok lagi perubahan boleh terjadi. Ini yang melibatkan kecacatan dan sebagainya. Okey, homolog berpisah semasa anak fasa 1. Okey, soalan lagi. Dah habis masa. Okey, awak rehat kan? Saya ambil 5 minit je. Saya nak tanya basic dulu. Okey, mitosis. Berikan saya proses-proses mitosis. Irene? Silap. Sorry, Pak IS pula dah. Firas Iskandar ada? Ada ke? Okey, apa dia mitosis? Mitosis. Saya tak ingat ke. Tongkor. Kena ingat. Kena ingat. Ya, mitosis dengan meiosis ke. Ya, saya tanya mitosis dulu. Sebab basic tu. Mitosis. Apa yang terpanggil je lah, bagi tahu je apa yang awak teringat. Mitosis awak ingat apa? Fertilization. Haploid. Haploid teacher. Haploid. Kalau orang nak senang at least ada sikit. Cell division. Apa dia? Kuat sikit. Cell division ke? Okay, pembahagian sel, betul. Menghasilkan berapa sel anak? Menghasilkan 2 daughter cell. Yes, 2 daughter cell, 2 sel anak dihasilkan. Okay, thank you. Okay. Saya tak nak tanya banyak-banyak. Saya tak nak awak macam nak explain detail, tak ada. Bila saya sebut mitosis tu, at least awak budak bio ni ataupun budak sains pun belajar benda ni sebenarnya. Awak boleh terpanggil, itu proses pembahagian sel untuk menghasilkan 2 sel anak. Okay. At least ada dalam kepala tu. Sebab itu basic nanti nak belajar banyak lagi yang detail ni. Bila basic tertinggal, awak lagi hilang arah. Harian ni ada?
Aryani? Ya, cikgu. Okay, meiosis? Sekejap. Proses pembahagian sel dalam reproductive organs. Okay. Lagi? Berapa sel anak dihasilkan? 2. 4. 4. 4. Okay. 4. Jangan tertukar. Mito tu. Mito 2. Tapi kalau meiosis mesti 4. Okay. Okay, thank you. Dalam tu semua dah tahu PMAT iaitu PMAT. Siapa tahu PMAT apa dia, Husna? Saya sebut PMAT dia. Dalam proses mitosis meiosis ada proses lagi iaitu PMAT. Apa dia, Husna? Hilang lah. Ili? Prophase, metaphase, anaphase, telophase macam tu. Okay, thank you. Prophase, metaphase, okay, anaphase and telophase. Okay, so itu mitosis. Untuk meiosis dia akan ada anaphase 1, okay, anaphase 2, anaphase 3, anaphase 4 dan sebagainya. So untuk perubahan akan berlaku jika ada something wrong, something weird dekat bahagian kromosom homolog tadi masa anafasa 1. Okay, anafasa 1 ingat bila anafasa attract dia dalam satu baris. Okay, clue-clue yang untuk mudah awak faham ingat ya. Okay, profasa tak ada masalah. Okay, sebab dia baru nak membentuk. Okay, metafasa middle. Okay, middle. Okay, dia berada di tengah. Kemudian attract dia akan tertarik. Okay, so masa proses tertarik tu, okay, tiang gelendung tadi ada berlaku perpisahan yang tak menjadi. Okay, ataupun gagal. Okay, gagal berpisah dengan elok. So that's why berlaku perubahan kepada bilangan kromosom. Sepatutnya tarik 2 kromosom. Ada sesetengah fetus tu kromosom dia hanya 1 je tertarik. So macam-macam penyakit lah yang akan timbul. Okay, kecacatan dia timbul pada jin-jin yang ataupun kromosom yang nak bercantum dan terpisah tadi tu. So kegagalan ni kita panggil disjunksi, okay? Disjunksi. Okay, dan dia berlaku secara tak menentulah, maksudnya bukanlah semua parent melahirkan anak yang cacat ya, hanya kes-kes tertentu sahaja. Dan kes-kes yang bayi yang dilahirkan cacat tu ada 2 sebab, sama ada mitosis dia yang tak komplit ataupun proses meiosis dia yang tak komplit. Okay, ada 2 perbezaan tu. Okay, so ini lagi satu contoh, saya nak habiskan 11.5 ni. Okay, 11.4 ni. Kromosom 47. Okay. Kalau kelas saya dulu saya dah tunjuk gambar ni, sindrom Down dengan sindrom Turner and then Klinefelter, ada gambar dia macam mana berlaku pada setengah individu, lelaki ataupun perempuan. Okay, so ini adalah lelaki sindrom Down. So tengok balik dia punya autosom dia, nombor dia 1 hingga 22, okay, tak ada masalah. Okay, tapi yang bermasalah adalah kromosom seks pada XY. So apa yang berlaku? Apa yang berlaku agaknya sindrom Down tu? Aisyah Adeline ada? Ya, cikgu. Apa yang berlaku pada XY tu? Dia punya jumlah kromosom dia. Okay, kenapa kromosom dia jadi apa tu? Kromosom dia tak jadi 40 lebih. Okay, lebih. Okay, so sini pun lebih. So awak boleh tengok XY ni sebab dia ada satu lagi gambar rajah tu. Okay, yang lebih tu disebabkan, okay, thank you Aisyah. Okay, 45 tambah XY. XY dia normal sebab sama ada dua-dua jantina boleh dapat ya, sama ada lelaki atau perempuan. Dua-dua ni boleh dapat sindrom Down. Okay, kalau manusia normal kita ada 46. Okay, tapi ada lebihan untuk kategori sindrom Down ni, iaitu pasangan kromosom ke-21. Okay, nampak sini.
Okay, walaupun ada 22 tapi dekat 21 ni dah bertambah satu. Okay, that's why we call it trisomy 21. Okay, try tu 3 lah. Okay, ada 3. Orang biasanya normal 2 saja. Tapi syndrome Down ni dia dapat trisomy yang ke-21. Okay, bagi autosom yang ke-21 ada masalah. Okay, so that's why dia punya jumlah kromosom jadi 47. Okay, kemudian sindrom Turner. Untuk gambar rajah ataupun muka orang tu boleh tengoklah dalam Google ada semua gambar-gambar ni, memang pelik mukanya. Dan untuk sindrom Turner ni lebih ke fokus kepada orang perempuan. Okay, kalau tadi terlebih sekarang tak cukup pula. Okay, patutnya 46 tapi dia ada 44 je. And then tambah XO. Kenapa XO? Sebab dia hilang dia punya kromosom seks yang satu lagi. Okay, dia berkurangan pada pasangan kromosom seks. Sepatutnya XX tapi satu X lagi hilang. So that's why XO. Jadilah 44 tambah SO. Tinggal 45 je. Sepatutnya 46 jadi 45. So ini adalah sindrom Turner. Okay. So awak fokus pada bahagian hujung ni. Sebab soalan objektif dia akan bagi cacing-cacing ni, kromosom-kromosom ni. So awak kena tengok hujung ni apa yang membezakan sama ada dia sindrom Down ataupun sindrom Turner ataupun sindrom Klinefelter. Mana dah? Satu lagi. Ini dia. Ini lebih juga tetapi fokus hanya pada golongan lelaki kebiasaannya. Di mana awak boleh lihat kat sini dia ada 3 juga tapi bukan trisonomi sebab dia berada di bahagian Segamex. Okay, lelaki XY tapi sekarang tiba-tiba XXY. Okay, so kromosom dia 44 tambah XXY tambah lagi 1X. Okay, ciri sekunder lelaki tidak berkembang. Okay, so kalau nak kenal tapi ada tapi. Cuma dalam nota kalau sains biasa dia ada ciri ya untuk golongan ini. Lelaki ini lebih kepada ciri keperempuanan. Tapi dia bukan maknanya ya sebab ini melibatkan kromosom. Okay, dia bukan maknanya tapi ciri tu. Contoh bahagian breast dia lebih besar daripada orang lelaki normal. Okay, itu contoh. Kalau maknanya tu dia buat-buat kan. Okay, yang ini ciri tu yang menonjol sebab dia melibatkan kromosom. Okay. Kemudian bahagian badan lelaki tapi bentuk dia lebih menonjol ke arah perempuan. Okay, bentuk badan dia tu. Yang sindrom Turner tadi orang perempuan tapi dia punya bentuk badan lebih menonjol ke arah lelaki tapi bukan tomboy. Tomboy ni lebih pada buat-buat. Okay. Yang ini melibatkan gene bahagian dalam kromosom tu. Jadi pembesaran dia lebih membesar tu ke arah lelaki bagi sindrom Turner tadi. Okay, Klinefelter pembesaran dia ke arah perempuan sebab dia punya ni kebanyakannya berlaku pada orang lelaki. Okay, so lepas ni boleh tengoklah ciri-ciri lain, boleh Google lagi. Okay, so saya stop sampai situ. Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Saya nak volunteer 2 orang. Saya. Siapa tu? Alia Nafisa, Pak AR, Pak AS. Mana? Pak AS apa? Tajuk dia 11, mana dah? Yang Alia tadi, yang ini. Sebab saya rasa saya nak seorang satulah benda yang sama. Yang mana cikgu? Human Inheritance, ABO Blood Group tu. Okay. Okay. Sampai research. Okay, research factor Pak IS. Pak pula. Kenapa lalu hari ni? 5 IS orang. Research factor. Teacher, can I? Okay, Fazana. Okay, thank you. So kalau tak ada soalan, saya stop kat sini. Nanti jawab soalan PJPK ya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.